Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini yang merupakan salah satu daripada hari-hari tasyrik, dapat kita sama-sama meneruskan kuliah tafsir kita. Insya-Allah kita akan cuba habiskan surah Al-Waqiah pada hari ini, ya, supaya dapat kita masuk surah yang baru pada kuliah yang akan datang. Terlebih dahulu, rasanya masih belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidul Adha kepada sekalian muslimin dan muslimat yang menonton kuliah tafsir kita ini dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah kita, sama ada puasa pada bulan Zulhijjah ini, bulan-bulan haram, dan juga ibadah korban kita, sedekah dan sebagainya. Dan kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala meneruskan lagi nikmat sebegini dan mengembalikan Aidul Adha ini kepada kita semua pada tahun-tahun yang berikutnya dalam keadaan kita sihat walafiat dan mampu untuk mengerjakan ibadah pada waktu tersebut. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan meneruskan perbahasan tentang ayat yang ke-77. Kita teruskan dengan ayat yang ke-77 insya-Allah. Sebelum itu, seperti biasa, kita baca terlebih dahulu ayat-ayat tersebut. Mudah-mudahan kita dapat mengambil keberkatan daripadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-77, innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya ia adalah Quran yang mulia. Innahu laqur'anun karim. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ini ada kaitan dengan ayat-ayat sebelum ni. Jadi apabila kita nak menafsirkannya, kita mengatakan bahawa, ya, ini adalah kembali kepada apa yang disebutkan sebelum ini, iaitu aku bersumpah. Kan tadi sebelum ni disebutkan fala uqsimu bimawaqi'in nujum, dan kalau mengikut jumhur ulama, khususnya ulama tafsir, mereka mengatakan bahawa la pada ayat tersebut, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, la itu ialah zaidah, tambahan. Jadi apabila ditafsirkan, kita tidak menterjemahkan la tersebut, maka tafsirnya ialah maka aku, kata Allah Ta'ala, bersumpah dengan tempat-tempat bintang-bintang. Jadi kalau ada sumpah, mesti kita nak tahu apa yang nak ditekankan, sebab sumpah ini berperanan untuk menekankan sesuatu kenyataan, menguatkan suatu kenyataan. Contoh, kita kata sumpah demi Allah saya tak buat. Jadi tak buat itulah perkara yang nak ditekankan. Jadi di sini apa dia? Apa dia perkara yang disumpahkan ataupun perkara yang nak ditekankan dalam sumpah itu? Yang nak ditekankan ialah bahawa sesungguhnya ia, iaitu Al-Quranul Karim itu, bahawasanya ia iaitu apa yang didustakan oleh orang-orang musyrikin, itu sebenarnya adalah Quranul Karim, Al-Quran yang mulia. Jadi kalimah karim dalam bahasa Arab boleh diterjemahkan dengan dua terjemahan.
Ditafsirkan dengan dua tafsiran. Karim membawa maksud mulia, dari kalimah karamah, kemuliaan. Dan boleh juga diterjemahkan sebagai pemurah. Umpamanya kita mengatakan hadza rajulun karim, hadza rajulun karim, ataupun Zaidun rajulun karim. Zaid ialah seorang lelaki yang pemurah, karim. Jadi dalam ayat ini juga terdapat dua tafsiran. Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala menafsirkan karim itu sebagai mulia. Kerana itu beliau mengatakan karim itu maksudnya ialah azizun mukram. Karim itu wazannya fa'il tetapi bermaksud muf'al. Dia dimuliakan. Siapa yang memberikan kemuliaan? Iaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam tafsir, setengah tafsir menukilkan daripada para ulama' ma'ani, iaitu salah satu daripada cabang ilmu balaghah. Para ulama, sebahagian ulama ma'ani mengatakan Al-Karim itu maksudnya ialah pemurah. Kerana apa? Kerana pemurah Al-Karim alladhi min sya'nihi an yu'ti al-khairal kathir. Karim itu ialah, kalau diterjemahkan sebagai pemurah, betul, tepat. Kerana apa kata mereka? Ialah kerana Karim itu ialah orang yang mana keadaannya kalau memberi, maka dia akan memberi kebaikan yang banyak. Jadi Quran, dia memberikan kebaikan yang banyak. Sama ada orang yang membacanya, mempelajarinya, mendengarnya. Bahkan orang yang orang yang hanya sekadar menyentuh Quran sahaja pun sudah memperolehi keberkatan. Dan begitu juga orang yang dihembuskan kepadanya bacaan Quran. Dia mungkin tak dengar, dia mungkin tidak baca, tapi dia dihembuskan bacaan Quran, juga dia akan beroleh keberkatan, dia akan beroleh kebaikan. Jadi layaklah Al-Quran itu dikatakan sebagai karim, iaitu pemurah. Dalam erti kata pemurah itu dalam konteks maksudnya ialah seperti mana kata ulama ma'ani tadi, iaitu Al-Quran itu memberikan kebaikan yang banyak. Sama hal keadaannya seperti mana orang lelaki atau seorang insan yang pemurah yang memberikan kebaikan yang banyak. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman fi kitabim maknun. Fi kitabim maknun. Ia, iaitu Al-Quranul Karim itu di dalam kitab yang terpelihara. Maknun maksudnya ialah mastur, mahjub, kata Syekh Tantawi rahimahullahu taala. Maknun maksudnya tersimpan, tertutup, terhijab. Kenapa dinamakan maknun? Kerana pandangan manusia terhijab daripadanya, atau Al-Quran itu sendiri terhijab, terhalang daripada pandangan manusia, terhalang daripada pandangan manusia. Dan kita pun tak tahu, kita tidak tahu kanah. Kanah ni dalam bahasa Arab maksudnya ialah hakikatnya, hakikat perkara tersebut. Kerana itulah para ulama mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan kitabim maknun di sini, seperti mana disebutkan oleh Syekh Tantawi dan lain-lain, yang dimaksudkan dengan kitabim maknun maksudnya ialah al-lauhul mahfuz. Lauh mahfuz, iaitu satu papan yang besar yang berada di langit sana, di langit ketujuh kalau tak silap saya, lauh mahfuz. Maka di sana dituliskan takdir dan juga disimpan Al-Quranul Karim, Al-Quran yang sebenar-benarnya. Al-Quran yang ada di depan kita ni, mushaf ini, kalau mengikut ulama ahli sunnah wal jamaah, ini bukanlah kalam Allah yang sebenarnya. Kerana apa? Kerana tulisan, bacaan, suara sebutan huruf, dan juga kertas, itu semua perkara yang baharu, perkara yang makhluk. Tapi Al-Quran yang sebenar-benarnya iaitu kalam Allah. Kalam Allah yang kita tidak ketahui bagaimana rupa bentuknya, bagaimana sifatnya, bagaimana keadaannya, kita tak tahu. Kerana kita tahu dalam sifat 20 dibahaskan tentang sifat kalam Allah. Kalam Allah itu tidak bersuara, tidak berhuruf, tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Jadi macam mana? Bagaimana keadaannya? Kita tak tahu, wallahu alam. Kita tidak tahu. Cuma ulama mengatakan tak bolehlah kita menafikan mushaf yang ada di depan kita ni. Tak boleh kita katakan ia bukan kalam Allah. Sebab nanti akan khawatir orang akan salah faham. Kita hanya terangkan dari ketika belajar saja. Ni kelas macam ni,
ya, di mana perbincangan berlaku secara ilmiah, bolehlah saya terangkan perkara ni. Tapi di luar sana, orang-orang yang mungkin tak bersedia untuk menerima perkara ni, maka kita tak cakap begitu. Kita hanya kata apa yang ada di dalam kitab ini ialah Al-Quranul Karim. Ataupun kita kata ini adalah Al-Quranul Karim, ini adalah kalam Allah. Bukannya kita mengatakan bahawa, bukan kita tak tahu bahawa beza antara mushaf yang ada di depan kita dan juga kalam Allah yang sebenar. Tapi kerana kita cakap itu atas dasar nak bagi mudah faham. Kalau walaupun sebenarnya pada hakikatnya, ya, yang hakikatnya ialah apa yang ada di dalam mushaf itu, kalau kita tengok dalam kitab akidah, para ulama menyebutkan bahawa apa yang ada di dalam mushaf itu menunjukkan kepada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dikalamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari sudut itulah kita dibolehkan mengatakan bahawa mushaf Al-Quran itu adalah kalamullah. Mushaf Al-Quran itu ialah Al-Quran. Al-Quran. Baik, perbahasan ni mungkin rumit lah, tapi kalau tuan-tuan perempuan mungkin sukar untuk memahaminya, tak apalah. Bila ada masa, insya-Allah boleh kita bincangkan secara bersemuka dengan lebih lanjut lagi. Dan saya pun minta maaf kalau sekiranya mungkin dalam perbahasan tadi ada tersalah. Mohon teguranlah daripada para sahabat asatidzah yang lebih mahir dalam ilmu akidah dan sebagainya. Mungkin ada tersalah dalam saya menerangkan tadi. Baik, kita sambung balik. Fi kitabim maknun, di dalam kitab yang terpelihara, di dalam kitab yang tertutup. Iaitu kata ulama tafsir, maksudnya ialah Al-Quran itu tersimpan di dalam Lauh Mahfuz. Di dalam Lauh Mahfuz yang terpelihara. Masya Allah. Kenapa Allah Ta'ala sebut begini? Kenapa Allah Ta'ala nyatakan begini? Kerana apa? Kerana kita dah baca ayat-ayat sebelum ini, di mana orang-orang musyrikin, khususnya orang musyrikin Mekah, mereka menafikan Al-Quran itu daripada Allah. Mereka mendakwa bahawa Al-Quran itu ialah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mereka Al-Quran, atau merupakan bisikan daripada syaitan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana itu Allah menyatakan Al-Quran itu bukan sebarangan. Sebaliknya Al-Quran itu fi kitabim maknun. Al-Quran itu di dalam kitab yang terpelihara, iaitu di dalam Lauh Mahfuz. Untuk beritahu kepada kita semua, khususnya orang musyrikin Mekah, bahawasanya Al-Quran itu terpelihara. Terpelihara. Tidak ada syaitan atau jin yang mampu untuk mengorek ataupun melihat, mencari-cari, mengetahui Al-Quran yang ada di dalam yang ada di langit sana, lalu dia ambil dan sampaikan kepada Rasulullah SAW. Sebab orang musyrikin menganggap bahawa wahyu yang datang kepada Nabi SAW itu bukan daripada Jibril, bukan daripada Allah, tapi syaitan yang bawa. Jadi kerana itu dinyatakan fi kitabim maknun, untuk menyanggah pendapat ataupun pandangan orang musyrikin Quraisy yang mengatakan Al-Quran itu bisikan daripada syaitan. Jadi Allah kata fi kitabim maknun, Al-Quran itu di dalam kitab yang terpelihara. Macam mana kamu boleh kata Al-Quran itu daripada syaitan? Syaitan yang pergi ambil, dia curi-curi dengar atau curi-curi baca Al-Quran yang tersimpan di langit sana, kemudian turunkan kepada Nabi Muhammad. Macam mana kamu boleh kata begitu? Sedangkan di langit sana, Quran itu disimpan dalam Lauh Mahfuz yang terpelihara. Begitu. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya melainkan yang disucikan. Tidak menyentuhnya melainkan yang disucikan. Maknanya kalau dan dalam ayat ini pun ada dua tafsiran ulama. Ya, ada dua tafsiran ulama. Kata Syekh Tontawi rahimahullahu taala, ya, salah satu daripada tafsiran bagi ayat ini ialah la yamassuhu illal mutahharun, sebenarnya adalah sifat bagi kitabim maknun. La yamassuhu illal mutahharun maksudnya ialah tidak menyentuhnya. Nya itu ialah kitabim maknun, iaitu Lauh Mahfuz. Tak ada sesiapa yang boleh menyentuh Lauh Mahfuz illal mutahharun, melainkan
yang mutahhar, yang disucikan. Siapa dia? Iaitu para malaikat. Para malaikat. Para malaikat itu ialah golongan yang Allah Ta'ala telah sucikan diri mereka, kerana mereka ini terpelihara daripada dosa, terpelihara daripada niat-niat yang jahat. Ya, malaikat maksum. Kalau ada riwayat yang seolah-olah menggambarkan malaikat itu ada keinginan buat dosa atau keinginan buat jahat atau melakukan maksiat, maka para ulama kata ketahuilah bahawasanya riwayat itu ialah riwayat Israiliyat, riwayat yang diambil daripada ahli kitab, bukannya sumber kita, sumber agama Islam kita. Dan kalau sahih sekalipun hendaklah ia ditakwilkan. Kalau riwayat tersebut sahih sekalipun hendaklah ia ditakwilkan supaya selari dengan konsep akidah bahawa para malaikat semuanya mutahharun, semuanya disucikan oleh Allah, mereka tidak berdosa dan mereka tidak mengandungi najis sama ada pada zahir mereka ataupun pada batin mereka. Baik. Jadi ini satu tafsiran. Satu tafsiran. Kalau mengikut tafsiran begini, maka jelas ayat ini menguatkan apa yang kita katakan tadi, menguatkan latar belakang cerita ayat ini, iaitu orang-orang musyrikin Mekah menafikan Al-Quran itu benar-benar daripada Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana mereka mengatakan bahawa syaitan yang bawa turun Al-Quran. Jadi kalau mengikut tafsiran pertama ini, la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada sesiapa yang menyentuhnya melainkan malaikat yang suci, ya. Dan nya di situ tidak ada yang menyentuhnya. Nya itu merujuk kepada Lauh Mahfuz. Maka tafsiran ini sangat bersesuaian dengan apa yang disebutkan, apa kisah di sebalik ayat ini, ya. Sebab orang musyrikin bila mereka mengatakan bahawa Al-Quran itu dibawa oleh syaitan, maka kalau mengikut tafsiran ini, tafsiran pertama ini, ayat ini nak mengatakan kepada kita semua bahawa Lauh Mahfuz itu terpelihara. Tidak ada sesiapa yang boleh menyentuhnya, apatah lagi nak curi-curi mengambil maklumat daripadanya, ya. Tak ada sesiapa pun yang boleh menyentuh Lauh Mahfuz. Bukan kata nak masuk, nak dengar, nak tengok, nak baca, sentuh pun tak boleh. Yang hanya boleh sentuh ialah para malaikat yang mutahharun, yang suci. Kalau ikut tafsiran ini memang ngam lah, memang sesuai dengan bantahan dan juga penolakan terhadap dakwaan orang-orang musyrikin. Dia maknanya makna ayat tafsiran tu kena sesuai. Tapi kalau mengikut tafsiran kedua, ya, kalau mengikut tafsiran kedua, la yamassuhu illal mutahharun, ini sudah cerita lain. Kalau mengikut tafsiran kedua yang dikemukakan oleh para ulama tafsir seperti mana Syekh Tantawi, la yamassuhu illal mutahharun dah cerita lain dah, dan bukan lagi cerita tentang orang-orang musyrikin. Dan ia tidak menjadi satu sanggahan kepada orang musyrikin. Sebab apa? Sebab tafsiran kedua mengatakan la yamassuhu illal mutahharun, ini adalah sifat bukan bagi kitab maknun. Ayat la yamassuhu illal mutahharun bukanlah sifat bagi Lauh Mahfuz. Tetapi la yamassuhu illal mutahharun adalah sifat kepada Al-Quran, iaitu ayat yang ke-77. Lompat satu ayat. Jadi la yamassuhu illal mutahharun kalau mengikut tafsiran kedua, dia tak ada kena-mengena dengan malaikat dan sebagainya. Tetapi dia berkaitan dengan apa? Dengan manusia. Dia berkaitan dengan manusia kalau mengikut tafsiran kedua. Apa tafsirannya? La yamassuhu illal mutahharun. Maksudnya ialah kalau mengikut tafsiran kedua, ya, maksudnya ialah tidak menyentuhnya, iaitu tidak menyentuh Al-Quran. Mushaf Al-Quran itu tidak menyentuhnya melainkan orang, bukan malaikat, orang yang suci. Melainkan orang yang suci. Jadi kat sini la yamassuhu illal mutahharun ni ada dua tafsiran lah. Ada yang mengatakan bahawa maksudnya ialah tidak ada sesiapa yang boleh menyentuh Lauh Mahfuz di langit sana tu melainkan para malaikat yang suci. Kenapa ditafsirkan begitu? Kerana kita kan sekarang ni nak menolak dakwaan orang musyrikin. Orang musyrikin kata syaitan yang pergi ambil Quran daripada atas dan dia yang turunkan kepada Nabi SAW.
Maka ayat ini ditafsirkan sebegitu kerana apa? Kerana nak katakan kepada mereka bahawa dakwaan kamu salah. Kerana bagaimana syaitan boleh mengambil Al-Quran dan bawa kepada Nabi SAW, sedangkan Al-Quran itu duduknya dalam Lauh Mahfuz, dipelihara dalam Lauh Mahfuz, dan tidak ada siapa pun yang boleh menyentuhnya melainkan para malaikat yang suci. Itu satu. Kalau mengikut tafsiran kedua, dia dah lain dah cerita dia. Ceritanya ialah la yamassuhu illal mutahharun, ini nak cerita bahawa mushaf Al-Quran itu tak boleh disentuh melainkan orang yang suci, orang yang ada wudu, orang yang tidak haid, orang yang tidak nifas, dan orang yang tidak berjunub, orang yang bukan tadi keluar air mani, orang yang bukan tadinya dia bersama dengan dia bersetubuh dengan isterinya. Itu yang dimaksudkan kalau mengikut tafsiran kedua. La yamassuhu illal mutahharun, maksudnya tak ada siapa-siapa boleh menyentuh Al-Quran. Kalau tadi tafsiran kedua dia kata tidak ada yang boleh menyentuh Lauh Mahfuz. Nampak tak beza? Tadi dia kata tidak ada yang menyentuh Lauh Mahfuz, tapi tafsiran kedua mengatakan la yamassuhu illal mutahharun, maksudnya tidak ada orang sesiapa yang boleh menyentuh Al-Quran, iaitu mushaf, melainkan orang yang suci. Melainkan orang yang suci, maksudnya suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Dan biasalah, seperti mana khilaf dalam perkara lain, mesti ada ulama yang berpihak pada pendapat pertama, ada ulama yang berpihak kepada pendapat kedua. Bagi ulama yang berpihak pada pendapat pertama, mereka kata hujah mereka ialah ayat-ayat, kata mereka ayat-ayat ini sebenarnya adalah satu bantahan kepada orang musyrikin. Maka sepatutnya ayat la yamassuhu illal mutahharun itu disesuaikan dengan bantahan terhadap orang musyrikin. Maka eloklah diterjemahkan atau ditafsirkan mutahharun itu sebagai malaikat, bukannya manusia. Barulah menjadi hujah untuk menolak dakwaan musyrikin. Itu kata mereka. Kemudian hujah yang kedua, mereka kata bahawa ayat-ayat ini ialah ayat-ayat makiyah. Dan ayat makiyah memang tujuannya bukan untuk menerangkan hukum. Kalau kita katakan la yamassuhu illal mutahharun, itu tujuannya untuk menerangkan hukum tentang tak boleh menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci, maka itu tidak sesuai dengan konsep ayat makiyah. Ayat makiyah, konsepnya ialah apa dia? Memasakkan akidah. Masak ni maksudnya pasak, menanamkan akidah dan menolak dakwaan orang musyrikin. Itu kata mereka. Dan mereka berikan hujah yang ketiga. Mereka katakan bahawa dalam ayat tadi disebutkan fi kitabim maknun. Dan maknun itu maksudnya ialah ditutup, dihijab dari pandangan manusia. Dan perkara ini tidak berlaku kepada mushaf. Sebab apa? Sebab mushaf tidak terhijab. Semua di antara kita boleh melihatnya. Hatta orang kafir sekalipun boleh melihat mushaf. Jadi tak kenalah dengan ayat fi kitabim maknun. Maknun itu maksudnya terhijab, tertutup. Jadi oleh kerana itu, maksud ayat ini, kata pendapat pertama, pastinya merujuk kepada Al-Quran yang tersimpan di langit sana, bukan Al-Quran yang ada di bumi ni, yang depan mata kita ni. Sebab fi kitabim maknun maksudnya tertutup. Al-Quran itu di dalam kitab yang tertutup, maka ia merujuk kepada yang di sana, yang di langit sana, bukan di sini. Sebab Quran yang ada di depan mata kita ini, dia tak tertutup. Bahkan ada orang kafir yang menyentuhnya. Kita tak ceritalah hukum orang kafir sentuh ni macam mana, itu nanti dulu. Tapi dari segi realitinya, ada orang kafir yang pegang Quran, sama ada Quran yang betul ataupun terjemahan, ada tak? Ada, berlaku. Jadi kalau begitu, pastinya ayat ini bukannya berkenaan dengan larangan menyentuh Al-Quran, melainkan kepada orang yang suci. Ini bagi pendapat pertama. Manakala bagi ulama yang berpegang dengan pendapat kedua, yang mengatakan ayat la yamassuhu illal mutahharun itu merujuk kepada Al-Quran yang ada di depan mata kita ni. Al-Quran, mushaf Al-Quran yang ada, yang kita duk baca ni, mereka berpegang tafsiran begitu kerana beberapa hujjah.
Sebelum tu suka saya nak beritahu bahawa di antara ulama yang menyokong pendapat kedua ini ialah Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Beliau mengatakan bahawa al-muradu wa qila al-muradu bil kitabi al-mushaful ladzi bi aidina. Yang dimaksudkan dengan kitab di sini ialah mushaf yang ada di tangan-tangan kita, wa huwal azhar, kata beliau. Inilah pendapat yang lebih jelas, lebih azhar, lebih zahir, lebih jelas. Ya. Mereka pun ada hujah. Hujahnya ialah mereka berpegang pada riwayat Imam Malik rahimahullahu taala dan lain-lain, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantar surat kepada Syurahbil bin Kalal atau Kilal. Maafkan saya tak periksa baris namanya. Dalam surat itu tertulis alla yamassal qur'ana illa tahirun. Dan hendaklah tidak ada yang menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci. Itu hadis, ada dalam hadis riwayat. Dan itu hujah yang pertama. Hujah yang kedua pula ialah merujuk kepada kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apabila beliau bercita-cita ni sebelum Islam untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bertemu dengan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di pertengahan jalan. Lalu sahabat itu kata, kamu nak ke mana? Kata Umar, aku nak membunuh Rasulullah, nak membunuh Muhammad, kata dia. Maka sahabat tadi nak menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia alihkan perhatian Umar kepada orang lain. Maka kata sahabat tadi, kamu tengoklah dulu adik kamu tu pun, adik kamu sendiri telah masuk Islam. Kenapa kamu sibuk nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Sayyidina Umar menjadi marah dan dia pergi ke rumah adiknya. Dan apabila dia sampai di pintu rumah adiknya, dia terdengar bacaan. Dengar suara bacaan, sesuatu sedang dibacakan. Maka dia masuk dan dia marah adik dia. Saya ringkaskan cerita saja. Akhirnya dia telah pukul adik dia sehingga berdarah. Kemudian bila orang lelaki ni tengok orang perempuan kan, adik perempuan menangis, maka lembut hati dia. Maka Sayyidina Umar minta untuk mendekati. Dan Sayyidina Umar tanya, apakah yang aku dengar bacaannya tadi? Dari luar aku dah dengar ada bacaan. Apa yang kamu baca? Maka apabila Sayyidina Umar nak mengambil lembaran-lembaran Al-Quran yang dipelajari oleh adik dan juga adik ipar Sayyidina Umar, maka adiknya mengatakan, jangan pegang. Jangan pegang, kata adik dia. Kamu tidak suci. Maka Sayyidina Umar pun pergi mandi, menyucikan diri, berwuduk, mandi. Wuduk saya tak pastilah. Itu nantilah kita cerita panjang. Kan? Sebab ada dalam mazhab Syafi'i, kalau orang tu mandi wajib, kalau sekiranya dalam mandi wajibnya itu dia tidak melakukan perkara yang membatalkan wuduk, maka dia boleh terus pegang Quran. Bahkan boleh terus sembahyang walaupun dia tidak berwuduk. Sebab mandi itu sudah memadai untuk mengangkat hadas kecil dan besar. Jadi Sayyidina Umar mandi, sucikan diri dia, barulah dia memegang Al-Quran dan dia membaca surah Toha. Akhirnya hatinya itu terbuka untuk memeluk agama Islam. Jadi poinnya dalam kisah ini ialah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu disuruh untuk menyucikan dirinya. Maka ini menguatkan tafsiran kedua yang mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Maksudnya ialah tidak ada yang memegang, yang menyentuh Al-Quran melainkan orang, bukan malaikat, tapi orang yang telah disucikan. Maksudnya orang yang mandi wajib dan juga mengambil wuduk kalau sekiranya hadasnya hadas kecil. Jadi dalam tafsir Tontawi ini, Syekh Tontawi tidak mentarjihkan mana-mana pendapat. Seakan-akan beliau mengambil kedua-dua pendapat. Dan itulah yang saya sendirilah, wallahu alam, yang hamba sendiri rasakan, begitulah yang sewajarnya kita mengambil dua-dua tafsiran. Maknanya ayat ini dalam satu keadaan dia adalah satu bangkangan dan juga penolakan terhadap dakwaan orang musyrikin Quraisy. Ya, jadi la yamassuhu illal mutahharun itu dari satu sudut boleh diterjemahkan, ditafsirkan sebagai Quran itu terpelihara daripada keterlibatan syaitan. Kerana apa? Kerana ia dipelihara oleh Allah. Tidak ada siapa yang boleh menyentuh Lauh Mahfuz yang menjaga Al-Quran di dalamnya melainkan para malaikat yang suci.
satu sudut, dan dari sudut yang lain, dari sudut hukum pula, kita sendiri sebagai manusia tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan sekiranya kita suci. Kerana itulah kata para ulama, terutamanya Imam Qurtubi lah dalam tafsir tadi, beliau menyebutkan bahawa jumhur, kebanyakan ulama mengatakan haram seseorang itu memegang Al-Quranul Karim sekiranya dia bukan dalam keadaan suci, bukan dalam keadaan suci. Baik, di sini saya sebutkanlah beberapa masalah tentang memegang Al-Quran ini berdasarkan mazhab Syafi'i. Kalau di sisi mazhab kita memang jelaslah memegang atau menyentuh mushaf adalah haram walaupun dengan berlapik. Dengan berlapik kalau ikut dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana dinyatakan dalam kitab Ghayatul Munah. Bahkan kulit Al-Quranul Karim, kulitnya itu kalau sekiranya dinisbahkan kepada Al-Quran, maka tak boleh kita sentuh dalam keadaan kita tidak suci, dalam keadaan kita berhadas kecil atau besar, tak boleh. Maksud dinisbahkan tu maksudnya apa? Kulit Al-Quran itu kalau ditanya orang, ni kulit apa? Maka orang kata ini kulit Quran. Orang tahu bahawa kulit itu ialah kulit Al-Quran. Maka tak boleh kita sentuh kerana dia sudah menjadi satu juzuk, satu bahagian daripada mushaf Al-Quran. Melainkan kalau sekiranya kulit Al-Quran itu tidak dinisbahkan kepada Al-Quran. Contohnya kulit Al-Quran itu juga selain daripada Quran, ianya juga digunakan untuk membalut kitab yang lain. Maka kalau begitu bolehlah dipegang, boleh disentuh dalam keadaan tidak berwuduk, dalam keadaan tidak berwuduk. Begitu juga dengan kotak. Kotak pun sama. Kalau kotak tu memang khusus untuk Al-Quran, tak boleh pegang. Ramai yang menyangka bahawa kotak, kan Al-Quran ada setengah tu ada kotak kan, di luar tu ditulis Al-Quranul Karim dengan khat yang cantik. Kotak itu kalau memang khusus untuk Al-Quran, maka tak boleh pegang. Kita tak boleh kata, saya tak pegang Quran, saya pegang kotak. Memanglah, tapi kotak itu sudah menjadi satu daripada Al-Quran. Dia sudah jadi sebahagian daripada mushaf. Samalah seperti mana tali, kan mushaf ada tali kan. Kita tak boleh kata tali itu bukan sebahagian daripada mushaf. Dia memang daripada mushaf, memang termasuk dalam kategori mushaf. Sebab mushaf itu terdiri daripada beberapa komponen, di antaranya kotaknya dan juga talinya. Melainkan kalau kotak itu juga digunakan untuk kitab yang lain, itu tak dikiralah. Tak dikira kotak yang dinisbahkan kepada Al-Quran. Bahkan kata ulama, ni semua saya nukilkan daripada kitab Ghayatul Munah. Bahkan kata para ulama mazhab Syafi'i, rehal, tempat kita letak Quran itu pun kalau sekiranya Quran itu sedang berada di atas rehal tersebut, dan rehal itu memang khusus untuk Al-Quran, maka ketika Quran berada di atasnya, kita yang tak ada wuduk, tak ada tak ada wuduk dan atau berhadas besar, maka kita tidak boleh menyentuh rehal tersebut. Rehal tak boleh. Tak boleh, ya. Ini kalau mengikut yang muktamad di sisi Imam Ibn Hajar dan juga Az-Ziyadi. Adapun kalau mengikut Ibnu Qasim, beliau mengatakan tidak haram memegang rehal tersebut, dan beliau menukilkan pendapat ini daripada Imam Ramli dan juga Imam At-Tablawi. Ini semua fuqaha mazhab Syafi'i. Kemudian ada juga masalah lain, contohnya berkenaan dengan menyentuh Quran ni. Kalau kita lihat dari sudut kanak-kanak pula, kita nukilkan daripada kitab Taqrirat As-Sadidah. Dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah menyebutkan bahawa harus membawa mushaf dan juga menyentuhnya bagi kanak-kanak yang mumayyiz, bagi tujuan pengajian, bagi tujuan pelajaran sahaja, mengikut Imam Ibn Hajar dan juga Imam Ramli. Jadi kalau mengikut Imam Ibn Hajar dan juga Imam Ramli, kalau budak itu, dia pertamanya kalau dia nak menyentuh Quran, dia mestilah mumayyiz, kanak-kanak yang mumayyiz. Yang keduanya, dia mestilah sentuh itu untuk tujuan belajar. Kalau dia sentuh itu bukan untuk tujuan belajar, maka tak boleh sentuh, tak boleh bawa, tak boleh angkat Quran itu. Adapun di sisi Imam Syekh Ba Makhramah, beliau kata boleh juga kalau budak itu budak yang sudah mumayyiz dan dia tidak ada, dan dia berhadas,
boleh juga dia sentuh walaupun bukan tujuan belajar. Walaupun bukan tujuan belajar. Baik. Dan disebutkan juga di sini bahawa harus bagi orang yang berhadas untuk mengangkat Al-Quran. Walaupun dia walaupun dia tidak ada wuduk, tidak ada tayamum, ya. Tapi kalau sekiranya darurat, boleh juga. Boleh kita mengangkat, menyentuh Al-Quran dalam keadaan darurat. Umpamanya apabila dikhawatiri akan terbakar atau akan dihina, ataupun dia dilantai, maka wajib kita mengangkatnya walaupun kita dalam keadaan berhadas. Walaupun kita dalam keadaan berhadas. Okey. Cukuplah. Ya, jadi kita ambil dua-dua tafsiran. Kita ambil dua-dua tafsiran. Kalau mengikut tafsiran kedua tadi, maka kita samalah seperti mana jumhur ulama. Kita berpegang bahawa Al-Quran itu tidak boleh disentuh sama sekali oleh orang yang berhadas, kerana Allah Ta'ala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya melainkan orang-orang yang suci. Ya, dikuatkan lagi dengan riwayat tadi, alla yamassal Qur'ana illa tahirun, tidak menyentuhnya, hendaklah tidak menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci. Ya, itu semua adalah dalil. Jadi kita kena hati-hatilah, ya, kena hati-hati dalam bab Al-Quranul Karim ini, jangan sampai kita melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Baik, sambung lagi insya-Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afa bihadzal hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun falawla idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Baik, firman Allah Ta'ala, afa bihadzal hadithi antum mudhinun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kamu menganggap remeh, adakah kamu menganggap remeh berita ini, iaitu Al-Quran. Jadi hadis dalam ayat ini bermaksud Al-Quranul Karim, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya. Apakah dengan hadis, iaitu dengan Al-Quran ini, kamu mengatakan kamu mudhinun. Dan mudhinun ini banyak tafsiran. Ya. Kalau mengikut tafsiran yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, mudhinun maksudnya ialah mukazzibun, iaitu mendustakan. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun, kalau mengikut tafsir Ibnu Abbas, maksudnya adakah dengan Al-Quran ini kamu mendustakannya. Dan Syekh Tantawi memberikan satu lagi tafsiran, mudhinun maksudnya ialah berpura-pura. Mudhinun, sebab mudhinun asal daripada kalimah idhan, dan idhan maksudnya ialah melakukan ataupun menjadikan kulit atau benda-benda lain sebab mengenakan, meletakkan, menyapukan kulit atau benda-benda lain dengan lemak ataupun dengan minyak. Kita sapu, kan, supaya apa? Supaya menjadi lembut. Itu maksud idhan. Jadi mudhinun maksudnya ialah menzahirkan kelembutan, menzahirkan seolah-olah kita nak nampakkan yang kita ni lembut, kita ni okey, kita ni menerima Al-Quran, tetapi sebenarnya hakikatnya tidak. Itulah yang dikatakan sebagai berpura-pura. Kalau mengikut tafsiran ini, tafsiran yang dikemukakan oleh Syekh Tantawi, maka ayat ini bermaksud, apakah dengan Al-Quran kamu nak pura-pura, wahai musyrikin Quraisy? Itu maksudnya. Adakah kamu dengan Al-Quran kamu nak main-main, kamu nak berpura-pura dengannya? Di depan Rasulullah kamu menunjukkan kamu okey sahaja, lembut sahaja dengan Al-Quran, tapi di belakang sebenarnya kamu tidak menerimanya, bahkan kamu hentam Al-Quran. Itu maksudnya, ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kamu menjadikan rezeki kamu
kamu menjadikan rezeki kamu bahawasanya kamu mendustakan. Kata Imam Al-Alusi, maksudnya ialah, adakah kamu menjadikan syukurnya kamu terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kamu, bahawasanya kamu mendustakan Al-Quran, kamu mendustakan kekuasaan Allah. Itu maksudnya. Jadi rizqakum itu maksudnya ialah Allah dah bagi rezeki pada kamu, sepatutnya kamu bersyukur. Maka adakah kamu sebagai tanda syukur kamu, kalau mengikut Imam Al-Alusi disebutkan syukur, adakah sebagai tanda syukur kamu terhadap rezeki yang Allah berikan pada kamu, tanda kamu syukur ialah kamu mendustakan? Itu maksudnya. Dan mendustakan di sini, kata Imam Al-Alusi, beliau berdasarkan banyak riwayat, beliau mengatakan maksud mendustakan di sini ialah mendustakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana banyak riwayat, antaranya ialah riwayat Muslim yang menyebutkan bahawa apabila turunnya hujan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata ada di antara manusia yang bersyukur dan ada yang kufur. Maka ada di antara manusia yang mengatakan hadhihi rahmah, ini adalah rahmat yang Allah kurniakan. Dan ada juga manusia yang mengatakan, bila hujan turun ni maknanya betul lah, benarlah ramalan bintang sekian-sekian. Maka turunlah ayat fala uqsimu bimawaqi'in nujum, sehinggalah firman Allah Taala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Jadi kalau mengikut riwayat di sini, maksudnya ialah, adakah dengan nikmat Allah Ta'ala kepada kamu itu kamu mendustakan? Maksud mendustakan di sini ialah kamu mendakwa bahawa hujan yang turun itu sebagai rezeki bagi kamu itu bukan daripada Allah, tapi kamu dustakan dan kamu mengatakan itu adalah kerana bintang sekian, bintang sekian, bintang sekian. Adakah itu? Itu maksudnya. Jadi ini adalah perangai orang musyrikin Quraisy. Apabila datang, dan juga orang-orang kafir yang lain, apabila datang turun hujan, maka mereka tak kata bahawa itu daripada Allah. Mereka kata itu adalah kerana bintang ini, bintang, hari ini bintang ni muncul, sebab itulah ada hujan. Hari ini bintang ni muncul, sebab itulah kita bertuah. Sebenarnya tidak ada sesuatu pun yang berlaku melainkan dengan kehendak Allah dan dengan kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka mendustakan. Sebab itulah Allah kata annakum tukadzibun, bahawasanya kamu mendustakan. Itu semua dapat dilihat dalam penerangannya dalam tafsir Al-Alusi, Al-Imam Al-Alusi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berhujah lagi kepada manusia, khususnya musyrikin, supaya kita ni semua insaf dan mengenali keadaan diri kita yang lemah, lalu kita beriman kepada Allah Taala yang Maha Hebat. Allah kata, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Falaula, kata Allah Taala, falaula idza balagatil hulqum, mengapa tidak menghalang? Kenapa kamu tak halang ketika mana nyawa telah sampai di kerongkongnya? Kenapa kamu tak halang? Kalau kamu rasalah kamu ni hebat sangat, kamu ni power sangat, falaula idza balagatil hulqum, maka tak kala apabila roh ataupun nyawa sudah sampai di kerongkong, kenapa kamu tidak menghalangnya? Dan balagat, falaula idza balagat al-hulqum, balagat ini fa'ilnya tak disebutkan, hanya disebutkan dhamir, kan, balagat. Jadi kembali pada apa? Balagat ni kan ada ta, kan, maksudnya ialah ada sesuatu yang muannas. Maka kata ulama tafsir, ada yang mengatakan maksudnya ialah balagat an-nafs, dan an-nafs kalimah muannas dalam bahasa Arab. Begitu juga kalau kata Syekh Tontawi, balagat itu kembali kepada ar-ruh, apabila roh sudah sampai di kerongkong. Dan kata Syekh Tontawi, kalimah roh itu tak disebutkan sebab apa? Sebab sudah difahami daripada konteks ayat. Tak payah sebut pun tak apa, faham dah.
Falaula idza balagatil hulqum, apabila nyawa sudah sampai di halqum, di kerongkong kita ni. Apa yang sampai kerongkong? Tak ada lain lah, mesti roh lah. Kalau cerita pasal mati memang roh lah, kan? Dapat difahami daripada konteks ayat. Wa antum hina idzin tanzurun, dan kamu pada ketika itu kamu sendiri melihatnya. Kamu sendiri melihatnya. Kata Syekh Tontawi dan juga sebelumnya kata Imam Al-Baghawi, maksudnya ialah kamu, orang-orang yang berada di sekeliling orang mati, kamu sendiri telah melihat keadaan bagaimana orang yang mati, nyawanya sudah dikerongkong, dia sendiri tak boleh buat apa-apa. Itu satu tafsiran. Tafsiran kedua kata Imam Al-Baghawi, wa antum hina idzin tanzurun, maksudnya ialah kamu sendiri sudah melihat kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah dan perintah Allah yang tidak mungkin dapat disanggah apabila Allah telah mentakdirkan seseorang itu mati. Ya, tapi makna lebih kurang je. Wa antum hina idzin tanzurun, maksudnya ialah apabila kamu sendiri telah melihat keadaan orang yang nyawanya sudah dikerongkong, atau kamu sendiri sudah melihat betapa hebatnya kekuasaan Allah apabila seorang itu ditakdirkan untuk mati, tak ada siapa boleh menyanggahnya. Ya. Allah, ya Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami, kata Allah Ta'ala, lebih hampir kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maknanya, ya, kudrat kami, kata Syekh Tontawi rahimahullah, ya, kami di sini maksudnya ialah kudrat kami dengan ilmu kami, kata Allah Ta'ala, lebih hampir kepadanya, iaitu lebih hampir kepada orang yang nazak itu. Kami lagi hampir. Maksud kami itu ialah kudrat kami, dan juga ilmu kami, ilmu Allah Ta'ala, kudrat Allah Ta'ala lebih hampir kepada orang yang berada dalam keadaan nazak, lebih hampir daripada hampirnya kamu kepada dia. Tetapi kamu tidak melihatnya. Kamu tidak melihat, maksudnya kamu tak nampak. Kamu tak nampak bahawa kudrat kami itulah yang akan kudrat kami itulah yang terlaksana. Apa yang kami takdirkan itulah yang terlaksana. Ya, dan ilmu kami lah yang lebih tinggi. Ketika kamu berada dengan orang yang nazak, kamu rasa kamu hampir duduk dengan dia, tapi kamu tak boleh buat apa-apa. Tapi Allah kata, kudrat kami lebih hampir kepada si mati tadi, ataupun orang yang telah nazak, orang yang sedang nazak. Maksudnya apa? Maksudnya ialah walaupun kamu rasa kamu hampir, tapi kamu tak boleh buat apa-apa. Tapi kami, kata Allah Ta'ala, kamilah yang maha berkuasa untuk mematikan dia, yang maha berkuasa untuk mematikan dia. Kami lebih hampir, maksudnya lebih terlaksana apa yang kami perintahkan, apa yang kami takdirkan. Walakin la tubsirun, tapi kamu wahai manusia, kamu tak nampak perkara ni. Kamu masih lagi tak nampak. Ya. Dan ada juga tafsiran yang lain yang dinukilkan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, yang mana ada ulama yang menafsirkan wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, maksudnya ialah nahnu di situ, kami di situ, maksudnya ialah para malaikat. Wa nahnu maksudnya ialah para malaikat kami. Tapi dinisbahkan kepada Allah. Kenapa? Kerana yang mengutuskannya ialah Allah. Jadi kalau mengikut tafsiran ini, maka makna ayat wa nahnu aqrabu ilaihi minkum maksudnya ialah dan malaikat-malaikat yang kami utuskan kepada orang yang nak mati itu, yang mana malaikat itu nak mencabut nyawa orang tersebut, malaikat-malaikat itu lebih hampir kepada kamu yang datang menziarahi orang yang nazak. Walakin la tubsirun, tapi kamu tidak dapat melihat malaikat-malaikat yang kami utuskan. Ini tafsiran ni lebih jelas lah. Lebih jelas lah, kan. Cuma Imam Baghawi kata ini qil. Jadi qil ni biasanya dhaif lah, pendapat yang dhaif. Tapi tak apa, kita ambil pengajaran bahawasanya Allah hantar malaikat, ya, dan kita tak nampak. Kita rasa kita duduk hampir dengan dia. Sebenarnya malaikat yang datang, yang Allah Ta'ala utuskan untuk mengambil nyawanya, itu lebih hampir kepada si mati tadi berbanding kita. Ya.
Dan kita tak nampak. Walakin la tubsirun, dan kamu tidak dapat melihatnya, kata Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. Kamu kalau jika kamu tidak dikuasai oleh Allah, tidak dimiliki oleh Allah. Madin ni maksudnya dimiliki, madin. Kalau kamu ni betul lah, kamu ni kuat, kamu tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. Baik. Kalau kamu ni benar-benar memang tidak dikuasai, tidak dimiliki oleh Allah Ta'ala, maka mengapa kamu tidak mengembalikan roh atau nyawa? Ya, mengapa kamu tak kembalikan? In kuntum sadiqin, kalau kamu betul-betul benar. Dan kalau kamu kata hebat sangat, kenapa kamu tak kembalikan balik roh yang keluar tu, kamu tarik balik masuk? Kalau hebat sangat, buatlah. Itu maksudnya begitu. Ya. Kemudian firman Allah, fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Dan adapun sekiranya si mati itu yang telah tercabut nyawanya itu di kalangan orang-orang muqarrabin, di kalangan orang-orang yang dihampirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya orang yang hampir kepada Allah, yang kedudukannya hebat, kedudukannya tinggi, ya, yang memang kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Kalau dia di kalangan orang tersebut, farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Masya Allah. Allah kata, maka baginya itu rauh dan juga raihan dan juga jannatu na'im. Baik, apa dia maksud rauh, raihan dan jannatu na'im? Kita lihat tafsir para ulama. Rauh kalau ikut Syekh Tontawi maksudnya ialah kerehatan, keamanan dan ketenangan. Jadi orang-orang yang muqarrabin, orang yang hampir kepada Allah, mereka ni akan diberikan kepadanya kerehatan, keamanan dan ketenteraman. Manakala kalau mengikut Imam Qatadah, ar-rauh itu maksudnya ialah rahmah, iaitu kasih sayang Allah Ta'ala. Ya, kasih sayang Allah Ta'ala. Manakala ar-raihan kalau ikut Syekh Tontawi maksudnya ialah pokok yang berbau harum. Pokok yang berbau harum, wangi. Jadi kalau begitu tafsirannya, bermakna orang muqarrabin akan ditempatkan di tempat yang ada pokok-pokok tersebut, yang memberikan kerehatan kepada mereka, baunya sedap, kan. Manakala kalau mengikut ulama terdahulu seperti Mujahid, Imam Sa'id bin Jubair, maksudnya kata beliau, kata mereka ar-raihan itu maksudnya rezeki. Ar-raihan maksudnya rezeki. Dan Sa'id bin Jubair serta Mujahid, dia pun ada tafsiran juga untuk rauh. Kalau mengikut mereka, rauh itu maksudnya ialah kegembiraan, farah. Farah iaitu kegembiraan. Manakala Ad-Dhahhak mengatakan ar-rauh itu ialah, ya, keampunan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatu na'im, jelaslah, iaitu syurga yang mempunyai nikmat yang banyak. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Dan adapun sekiranya si mati itu dari kalangan orang-orang kanan, golongan kanan, ashabul yamin yang kita ceritakan pada awal surah, kalau mereka di kalangan ashabul yamin, fasalamun laka min ashabil yamin, maka sejahteralah bagi kamu. Maknanya diucapkan kepada si mati tadi, sejahtera bagi kamu dari kalangan ashabil yamin. Wa amma in kana minal mukazzibin ad-dallin. Dan adapun sekiranya si mati itu dari kalangan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, ad-dallin, lagi sesat. Ini merujuk kepada ayat 51. Thumma innakum ayyuhad-dallunal mukazzibun. Mereka ni sesat dan mendustakan.
Kalau itulah golongannya, fanuzulum min hamim, maka ia disambut dengan siraman air yang mendidih. Ya Allah, sampai-sampai saja dihidangkan dengan air yang panas mendidih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nauzubillahi min dzalik. Wa tasliyatu jahim, dan dibakar di dalam neraka jahim. Ya Allah, inna hadza lahu haqqul yaqin, sesungguhnya ini, kata Allah Ta'ala, ialah keyakinan yang benar. Ini memang benar, apa yang aku katakan ini memang benar, pasti dan pasti akan berlaku di hari akhirat. Maka kita wajib mengimaninya, mempercayainya. Daripada yakin, kepercayaan, iman itulah yang akan membuahkan amalan-amalan yang baik, yang menyebabkan kita tidak termasuk di kalangan orang-orang yang layak mendapat azab. Kemudian yang terakhir, Allah Ta'ala berfirman, fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan nama Tuhan kamu yang agung. Bertasbihlah dengan nama Tuhan kamu yang agung. Ini pun ada beberapa tafsiran. Jadi ada yang mengatakan bahawa, ada ulama tafsir yang mengatakan maksudnya yang apa dia? Fasalli bi zikri rabbika wa amrihi. Maksudnya ialah, maksud Allah Ta'ala menyuruh bertasbih dengan menyebut nama Tuhanmu, maksudnya ialah iaitu menunaikan solat. Maksudnya ialah, kalau kamu dah tahu, kamu dah faham, ya, kamu dah tahu dah inilah keadaannya pada hari akhirat, ya, bahawasanya Quran itu memang benar, bukan seperti mana dakwaan musyrikin, dan kamu dah tahu dah, ya, kesudahan bagi ashabul yamin, dan kesudahan bagi muqarrabin, kesudahan bagi kesudahan bagi orang yang mukazzibin ad-dhalin. Kamu dah tahu semua tu, maka apa yang kamu kena buat? Beramal. Yang kamu kena buat ialah fasabbih bismi rabbikal azim, iaitu tunaikan solat. Kerana dalam solat itu kamu bertasbih kepada Allah. Kamu bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga ulama menafsirkan, ini pendapat pertama dan kedua saya nukilkan daripada tafsir Al-Baghawi. Ya, ada juga ulama yang menafsirkan, iaitu tafsiran kedua, mengatakan bahawa huruf ba pada ayat ini, fasabbih bismi rabbikal azim, ba itu ialah ba tambahan, ba zaidah. Jadi kalau begitu, maka ayat ini menyuruh kita, kalau mengikut tafsiran kedua, ayat ini menyuruh kita supaya kita bertasbih. Bertasbih, iaitu mengucapkan subhanallah, mengucapkan lafaz tasbih itu, iaitu mengucapkan subhanallah. Begitu juga, dan tak adalah percanggahan yang ketara dengan ayat, dengan tafsiran pertama. Kerana dalam tafsiran pertama tadi dia suruh solat kan, dalam solat tu pun ada lafaz tasbih. Ya, dan ada diriwayatkan dalam tafsir Baghawi, dinukilkan satu riwayat bahawa ketika mana turunnya ayat fasabbih bismi rabbikal azim, ayat yang ke-96, ayat yang terakhir daripada surah Al-Waqiah ini, ketika mana turunnya ayat fasabbih bismi rabbikal azim, maka kata Nabi SAW, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikanlah bacaan itu, tasbih itu di dalam rukuk'. Sebab itu dalam rukuk' kita baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, sebab Quran sebut fasabbih bismi rabbikal azim. Kita tak kata subhana rabbiyal a'la. Kemudian apabila turun ayat sabbihisma rabbikal a'la, surah Al-A'la, maka Nabi SAW mengatakan ij'aluha fi sujudikum, jadikanlah ia di dalam sujud kamu. Maka kerana itu dalam sujud kita baca subhana rabbiyal a'la. Kemudian ada riwayat-riwayat yang menambahkan wa bihamdih pada bacaan rukuk dan sujud tadi. Maka jadilah subhana rabbiyal azimi wa bihamdih untuk rukuk, dan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih untuk sujud. Jadi kalau mengikut riwayat tersebut, fasabbih bismi rabbikal azim ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahaminya bahawa kalau benarlah riwayat ini, kalau sahih, maka kalau begitu maksud ayat ini ialah tasbih itu. Kita diperintahkan untuk mengucapkan lafaz tasbih subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdih dalam rukuk, dan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih dalam sujud.
Atau mengikut tafsiran yang pertama tadi, maksud ayat ini fasabbih bismi rabbikal azim, maksudnya ialah tunaikanlah solat. Kalau kamu sudah tahu kebenaran, maka apa lagi yang kamu kena buat? Sembahyanglah sebagai tanda kamu ini mentaati perintah Allah. Dan juga kalau mengikut tafsiran Syekh Tontawi, dan saya kira ini adalah tafsiran yang ketiga, ya, tafsiran yang ketiga, maksud fasabbih bismi rabbikal azim, maksudnya ialah sucikanlah Tuhan kamu yang maha agung pada zatnya, pada asma'nya, dan juga pada sifatnya, dan juga pada af'alnya. Sucikan dia daripada segala apa yang tidak layak baginya. Maksudnya apa? Maksudnya Syekh Tontawi memahami fasabbih bismi rabbikal azim ni dengan konteks yang lebih luas. Kerana maksud tasbih ialah tanzih. Maksud tasbih ialah tanzih. Dan tanzih itu maksudnya ialah menyucikan. Siapa dia? Menyucikan Allah Ta'ala. Apa maksud menyucikan? Maksudnya ialah kita menafikan. Kita menafikan sebarang perkara yang tidak layak daripada Allah Ta'ala. Kita menafikan Allah itu beranak. Kita menafikan Allah itu berbentuk. Kita menafikan Allah itu bertempat. Kita menafikan Allah itu ada sekutu. Kita menafikan. Itu yang dimaksudkan kalau mengikut Syekh Tontawi. Jadi ia termasuklah juga dengan menunaikan solat, termasuklah juga dengan kita mengucapkan lafaz tasbih, ya. Tapi yang lebih penting ialah i'tiqad. Jangan sekali-kali kita beriktikad dengan iktikad yang tidak menyucikan Allah Ta'ala. Apabila kita beriktikad dengan iktikad yang salah, yang menyandarkan sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat kelemahan, kita sandarkan kepada Allah, maknanya kita tidak beramal dengan ayat fasabbih bismi rabbikal azim, kalau mengikut tafsiran Syekh Tontawi tadi. Jadi kalau mengikut tafsiran Syekh Tontawi, maksud ayat ini ialah, kalau kamu dah tahu, ya, kebenaran yang sebenar, iaitu Al-Quran itu ialah Quran yang benar, yang memang terpelihara, bukan seperti mana dakwaan orang musyrikin, dan kiamat itu pasti berlaku, sebab ini ada disebutkan dalam awal surah. Dan kamu juga mengetahui bahawasanya di akhirat nanti manusia akan digolongkan kepada 3 golongan, iaitu as-sabiqun, ya, ataupun muqarrabun. Yang kedua ashabul yamin, yang ketiga ashabul shimal, ataupun al-mukadzibin ad-dhalin. Kamu dah tahu perkara ini semua, maka sebagai pembuktian yang kamu ini faham dan kamu ini yakin, percaya dengan apa yang disampaikan tadi, fasabbih bismi rabbikal azim, maka jangan sekali-kali kamu menyandarkan kepada Allah perkara yang tidak layak tidak layak bagi Allah. Sebaliknya hendaklah kamu bertasbih, dalam erti kata menyucikan Allah, menafikan sifat-sifat yang tidak layak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Itulah yang dapat kita bincangkan pada akhir surah Al-Waqiah. Sebelum kita sudahi majlis kita, ada soalan yang bagus ditanya oleh salah seorang ahli jemaah yang mengikuti pengajian kita ni. Bagaimana kalau pegang Al-Quran yang ada tafsir bahasa? Maknanya ada tafsir ataupun ada terjemahan itu, ya. Dikira juga haram ke? Baik. Bagi menjawab persoalan ini, suka saya nukilkan secara langsung daripada kitab At-Taqrirat As-Sadidah, ya. Kerana itu lebih jelaslah kalau sekiranya kita menukilkan daripada kitab. Jadi dalam At-Taqrirat As-Sadidah disebutkan, idza kana Qur'anun wa tafsirun fi kitabin wahid. Sekiranya Quran dan tafsir itu ada dalam satu kitab yang sama. Maknanya dalam kitab itu ada Quran dan dalam kitab itu juga ada tafsir. Fayajuzu massuhu wa hamluhu idza kanat hurufut tafsiri akthara min hurufil Quran. Maka harus, maknanya boleh memegangnya dan menanggungnya, maknanya boleh angkat, boleh bawa, sekiranya huruf-huruf tafsir itu lebih banyak daripada huruf-huruf Al-Quran. Wa amma idza kanat tusawihi au aqalla minhu fayahrumul massu wal haml. Kalau sekiranya huruf-huruf tafsir, ya, lebih sama
Dia kata kalau sekiranya huruf-huruf tafsir itu sama banyaknya dengan huruf-huruf Al-Quran, atau yang tafsir itu kurang daripada huruf-huruf Al-Quran, maka haram memegangnya, menyentuhnya, haram menyentuhnya dan menanggungnya. Ya, haram menanggungnya. Jadi kena tengoklah mana lagi banyak, tafsir ke ataupun Al-Quran itu sendiri. Kan? Sebab itu saya cadangkan kalau kita nak beli Quran tafsir atau terjemahan, yang mana kita beli itu sebab kita nak mudahkan, kita nak bawa dan sebagainya. Jadi dicadangkan agar kita beli tafsir yang panjang sikit. Beli tafsir yang panjang supaya apa? Huruf yang bukan Quran lebih banyak daripada yang Quran. Kan? Jangan kita beli tafsir yang cukup-cukup makan. Yang tu susah tu, kita kena kira satu-satu sampailah kita tahu bilangan dia. Tapi kalau sekiranya kita memang beli tafsir yang memang panjang, dia ada terjemahan, kemudian di bawah tu ada lagi tafsiran yang lain pula. Kemudian di bahagian depan mushaf itu ada pula muqaddimah, ada tentang tajwid, ada tentang ilmu tafsir. Kemudian di belakang ada pula indeks, ada ialah perkara-perkara lain. Jadi kalau digabungkan semua tu, pastinya huruf-huruf yang bukan Al-Quran lebih banyak daripada huruf Al-Quran. Kalau kita yakin begitu, maka boleh kita sentuh. Tapi kalau sekiranya yang tafsir itu atau huruf-huruf yang bukan Al-Quran lebih sedikit berbanding huruf-huruf Al-Quran, maka tak boleh pegang. Kalau sama pun sama. Memang sama. Bilangan yang Quran dengan yang bukan Quran sama pun tak boleh pegang. Jadi disarankan agar kita beli tafsir yang banyak perkataan yang bukan Quran. Yang kadang-kadang dimasukkan juga doa, dimasukkan juga hadis, dimasukkan juga asbabun nuzul, pendapat ulama. Itu lebih bagus, lebih dari segi manfaat pun kita dapat manfaat, kan? Kita boleh baca. Dan dari segi keyakinan kita bahawasanya bilangan huruf yang bukan Al-Quran itu lebih banyak pun lebih diyakinilah, lebih kita yakin. Wallahu a'lam. Sekiranya benar maka itu daripada Allah, sekiranya salah mohon sangat-sangat daripada tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, khususnya para asatizah, untuk memberikan komentar dan membetulkanlah kesilapan tersebut. Ialah kerana kita ini sama-sama belajar. Saya pun belajar dan tuan-tuan juga belajar. Ya, mudah-mudahan Allah ajarkan kita, Allah berikan kita kefahaman. Tapi kalau kita rasa kita dah faham, kita dah tahu, kita dah betul, macam inilah keadaan beginilah yang akan menyebabkan pintu ilmu itu tertutup. Jadi diharapkan teguran yang membina dapat disalurkan di tempatnya sekiranya ada kesalahan dan kesilapan dalam saya menyampaikan perbahasan tentang ayat-ayat daripada surah Al-Waqiah. Dan juga dinasihatkan pada diri saya dan tuan-tuan puan-puan, sama-samalah kita menghafal surah Al-Waqiah ini. Ya, tak banyak pun, hanya 1, 2, 3, lebih kurang 3 muka surat. Dan seperti mana kita sebutkan, ada riwayat yang mengatakan bahawa siapa yang membaca surah Al-Waqiah pada setiap malam, maka dia tidak akan ditimpa kefakiran selama-lamanya. Walaupun ada perbahasan tentang status hadis ini, tapi kita boleh beramal lah, kita boleh beramal dari sudut fadailul a'mal, supaya mudah-mudahan bukanlah kita takut sangat kefakiran, kan? Fakir ataupun miskin ataupun kaya, itu semua bukanlah utama yang kita fikirkan. Tapi yang kita nak dapatkan ialah bagaimana ayat-ayat dalam surah Al-Waqiah itu dapat mengingatkan kita kepada kehidupan kita yang sebenar, iaitu kehidupan akhirat. Kerana berjaya di sana adalah, siapa yang berjaya di sana maka dialah yang benar-benar berjaya. Dan siapa yang gagal di sana, gagal di akhirat, maka dialah yang gagal sebenar-benarnya. Walaupun di dunia mungkin dia berjaya. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.